Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat tengah hari lah. Kita consider kalau pukul 11 ni kita kira pukul tengah hari lah. Okey, kita minta tolong dulu, masuk dulu dan jemput rakan sahabat kita masuk dulu sebelum saya memulakan sesi review pada tengah hari ni. InsyaAllah. Okey, yang mana baru masuk tu minta jemput rakan-rakan sahabat-sahabat kita masuk dulu sebelum saya nak cerita sedikit dan kita nak tunjuk proses-proses yang sedang berlangsung, proses-proses membina rumah dengan ETH ataupun step-step kita cerita dengan lebih detail lah kejap lagi. So yang mana dah masuk, minta tolong share dulu kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita untuk join kita punya sesi live pada hari ni. Kita tak boleh bagi orang lain itu terlepas. Okay? Ada setengah-setengah dia tak nampak proses-proses bina dengan ETH. So sekarang ni saya nak tunjuk salah satu proses yang sedang berlangsung dekat ETH. Kebetulan tukang rumah ni dah ada buat kerja hari ni. So termasuk sekali dah kita boleh tunjuklah proses-proses bina dengan ETH. Okay. Sebelum tu sambil-sambil tu saya nak baca komen lah yang mana dah masuk ni. Wan Muhammad, Wan Yusuf hadir. Terima kasih banyak-banyak. Orang pertama MSI Property hadir. Lady hadir, terima kasih banyak-banyak yang dah hadir tu. Minta tolong share dululah kepada rakan-rakan sahabat kita bahawa kita sedang berlintas langsung daripada tapak pada hari ni. InsyaAllah dan saya akan review sikit sebanyak tentang berkenaan rumah ni yang bermukim di Mukim Jabi. Okey, dekat area-area Jabi ni. So andai kata orang jetih bersu nak mari tengok contoh-contoh rumah contoh yang sedang ataupun yang ETH sudah bina, nak mari tengok dengan keluasan dengan spek yang ETH tawarkan, boleh, tak ada masalah, berhubung dengan kita punya pegawai. Set appointment untuk kita tunjuklah rumah-rumah mana yang kita boleh tunjuk. Okey. Minta tolong sayang-sayang kita, sahabat-sahabat kita ni share dulu sebab kita berjemur tengah panas ni. Okey, dan kita ambil masa dalam 5 minit lah. Okey, ambil masa 5 minit sebelum kita start untuk review sikit sebanyak tentang rumah berdesainkan Afizah. Afizah ke Umairah ni, Deng? Afizah. Okey, ni adalah desain tradisional. Desain tradisional Afizah dan dia ada mirip-mirip sikit dengan desain Umairah. Ada mirip sedikit lah. Okay, ada mirip sedikit dengan desain Umairah. Kalau anda kata yang berminat dengan desain Umairah, boleh tengok juga desain Afizah ni. Desain ni pun lebih kurang juga dengan desain Umairah. Dia lebih, tapi dia ada sedikit perbezaan lah. Okay. Sambil-sambil tu kita baca komen dulu yang mana dah masuk, yang mana baru masuk. Siti Nak Akmal hadir support, terima kasih banyak-banyak. Nur Fatin hadir. Razali hadir dengan share daripada HQ. Terima kasih banyak-banyak sudi singgah hadir pada tengah hari ni. Okey, untuk pengetahuan semua, saya hari ni live tak ada host sebab saya pakai phone saya ni dia tak ada mic. Dia mic tak boleh nak connect. So berkemungkinan besar live pada hari ni tak ada host lah. Okey, kalau anda kata ada soalan mana nak tanya, boleh, tak ada masalah. Okey, saya cerita sikit sebanyak. Nuri Property hadir support live tapak. Terima kasih banyak-banyak ETH dia hadir support. Alisa hadir support, terima kasih banyak-banyak. Amani, terima kasih. Terima kasih yang mana sudi support dekat sesi live pada tengah hari ni. Okey, walaupun sebelah ni kalau ikut ke 11 AM lagi, tapi saya consider untuk hari ni kita kira tengah hari lah. Sebab matahari pun dah tegak atas kepala. So kita kira tengah hari. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Kita teruskan. Untuk desain rumah ni adalah desain Afizah. Okey, desain Afizah. Rumah ni desain Afizah dan berkeluasan 856 kaki persegi. Okey. 856 kaki persegi. Ni anda salah satu contoh keluasan minimum yang ETH bina. Okey, so owner ada buat sedikit saja penambah jadi keluar saja jadi 58 kaki persegi. Okey, dia lebih 56 kaki persegi. Okey, dan rumah ni mempunyai 3 bilik dan juga 2 bilik air.
Okey, bagi pengetahuan saya, owner ada buat penambahan sedikit di master bedroom. Okey, dia luaskan sikit master bedroom dan luaskan sedikit dekat living area. Okey, dia ada luas sedikit dekat living area. Lebih tu, adik support, terima kasih Puan Ruby kita sentiasa support kita punya sesi live. Okey, minta maaf hari ni kita tak ada host. Saya hari ni berlintas langsung seorang diri saja, ditemani dengan SV yang bertanggungjawab untuk rumah ni. Okey, kita punya rakan sekerja kita mempunyai banyak kerja ini, tak dapat join kita punya sesi live pada tengah hari ni. Desain apa rumah ni? Okey, untuk Puan Ruby yang baru masuk ataupun yang baru masuk, desain rumah ni adalah desain Afizah. Okey, desain Afizah. Dan untuk rumah ni owner buat melalui pembayaran melalui loan lah. Okey, buat loan. Dan untuk harga rumah di kawasan Terengganu ni lah, Terengganu Besut Terengganu ni, untuk loan dengan keluasan macam ni, dengan spek yang kita tawarkan hanya 141,000 sahaja. Nah, Hafizah, berapa modal desain gini? Okey, bergantung pada Puan. Okey, Puan Hazirah, nak bina di kawasan mana. Kalau macam ni, owner buat di Jabi, Besut. Lepas tu dia buat secara loan. Harga rumah ni full, harga rumah sajalah, harga rumah saja full 141,000. Okey. Tu tak harga rumah termasuk sekali dengan penambahan yang owner dah buat. Muhammad Rafiuddin, hadir, terima kasih banyak-banyak yang sudi hadir singgah pada sesi live ni. Okey, jom. Rasanya dah lama dah berjemur ni. Saya ni dah lah kering-kering sikit. Jadi kering lah ni, lama-lama duduk tengah panas ni. Takut jadi asam keping. Okey. Macam yang baru masuk, rumah ni berkeluasan 856 kaki persegi. Ini adalah keluasan minimum lah, boleh katakan, sebab kita minimum dekat ETH ni 800 kaki persegi. So ni antara salah satu contoh yang nak bina keluasan minimum dengan ETH. Tapi kalau untuk Puan Hazirah tadi, Puan Hazirah, kalau anda kata nak buat secara cash, Puan Hazirah jimat dalam 3 ke 4 ribu. Kalau untuk harga cash hanya dalam 138,000 sahaja untuk keluasan macam ni. Untuk keluasan macam ni. Okey, untuk rumah ni, dalam spek kita rumah ni memang kita akan bagi, ini masuk dalam spek kita ada tingkap bucu dan tingkap labuh. Okey, tingkap labuh. Okey, tingkap labuh ni memang termasuk dalam spek kita. Ni tak ada mana-mana penambahan yang perlu dibuat. Okey, untuk tingkap bucu dekat desain rumah ni ada 3 tingkap bucu. 2 di master bedroom dan 1 di ruang tamu. Okey. Dalam spek ni, kalau anda kata ada soalan berkenaan dengan rumah ni, nak tanya, sebab rumah ni dalam proses pembinaan. So sekarang ni saya pun boleh tunjuk. Sekarang ni kita sedang berlangsung bab kata kita punya SB. Sekarang ni adalah proses render lantai untuk pemasangan mozaik. Okey, render lantai untuk pemasangan mozaik. So ni adalah beberapa proses je lah sebelum kita memasukkan lantai mozaik. Okey, mozaik ni pun kita bukan sebarang pasir. Kita bukan pasir sebarang ni, sebab kemungkinan besar dia akan, kalau kita salah memasang mozaik ni, akan meletup. Okey, kalau ada dah tengok, dia akan meletup, dia akan pecah dengan sendirilah. Mengenai faktor-faktor cuaca apa semua. So di hadapan rumah ni, kita juga ada bagi dalam spek kita ni adalah pintu 2 daun yang berkaca lah. Ni memang dah termasuk dalam spek kita, pintu 2 daun berkaca. Dan untuk mozaik pula kita akan bagi seluruh ruang dalam rumah. Memang seluruh ruang kita akan tiekan, mozaikkan semua. Dan termasuk sekali dengan anak tangga. Dia akan dalam spek ni disampaikan anak tangga sampai sini sampai anak tangga ni. Tapi di kaki 5 tak ada mozaik lah. Okey, dia mozaik sampai di anak tangga sahaja. Dan ni hadir support Tuan Hari, terima kasih banyak-banyak sudi singgah hadir pada support kita punya sesi live pada tengah hari ni lah. Okey, sekarang ni adalah proses untuk kita nak buat lantai mozaik, render mozaik.
So sekarang ni kita ada beberapa orang kita yang sedang menyiram air pasir dan simen, okey, untuk pemasangan mozaik. Okey, kita back to review rumah ni. Untuk di sini adalah ruang utama lah, iaitu ruang tamu dan ruang keluarga. Okey, untuk ruang ni berkeluasan ni dia dah termasuk dengan dining area, termasuk sekali dengan living area. Keluasan dia adalah 10x11. Okey, di sini 10x11. Di area ni, area ruang tamu ni 10x11. Okey, kalau anda kata yang nak buat rumah minimum 800 kaki persegi tu tanya luas mana rumah ni apa semua. Tapi tak ada masalah kalau ikut keluasan ni untuk masuk set sofa 321, 123 tu memang dah lepas lah. Okey, ini adalah ruang yang kedua, iaitu family area dan dining area. Okey, ini adalah family area dan dining area. Untuk keluasan yang ni daripada situ kita kira situ sampai sini dan sampai situ. Okey, sampai situ. Keluasan itu adalah 10x11 juga. Okey, cuma keluasan dia sama, cuma tu adalah ruangan yang lain lah. Okey, minta maaf saya tak boleh nak masuk dalam bilik itu untuk review dapur. Dapur tak boleh masuk tak? Dia buat dah? Maring. Kering dah? Okey, dapur boleh masuk sebab dah buat lantai tu. Tapi bilik ni tak boleh masuk sebab dia baru buat aja. Okey. Ini adalah proses untuk kita membuat render untuk mozaik. Okey, kalau yang mana nak bertanya bersoalan ataupun nak tanya bagaimana proses nak berhubung dengan ETH, boleh tekan link tree yang kita telah ping tu, admin kita telah ping. Okey, ada mana-mana soalan boleh tanya, tak ada masalah. Okey, so sekarang ni saya kira lebih pada skip lah sikit ruangan, sebab dalam bilik tu tak boleh nak review sebab baru buat lantai simen, nak pasal mozaik tu baru lagi, so tak boleh nak masuk. Ni adalah kawasan ataupun area untuk dapur lah. Ni tempat ni adalah tempat, orang kata tempat paling penting dalam rumah sebenarnya. Tempat ni paling penting sebab peratusan untuk kita beli rumah ni berada di sini. Okey, dia 60% berada di sini sebab 60% tu adalah tempat untuk bina daripada orang rumah atau orang perempuan. Orang Tino. Okey, orang Tino dia 60% di sini. Dan 40% lagi bergantung kepada poket suami lah. Dia lagu tu. Okey, untuk keluasan dapur ni, owner buat dalam spek kita adalah 10x10. Maknanya dalam dekat dapur ni juga kita ada bagi 7 kaki tabletop. Tapi tak ada masalah, tu dia hanya dalam spek biasa. Tapi kalau anda kata nak rebut, sebab sekarang ni kita ada beberapa kempen yang kita sedang jalankan. Kita ada dua promosi sebenarnya cerita. Dua promosi yang sedang berlangsung dekat ETH, iaitu satunya kempen Mega ETH 2023. Ada satu lagi promosi promosi Merdeka. Okey, dan kita akan dekat promosi Merdeka tu kita ada bagi tabletop sepanjang 10 kaki. Ada 3 pilihan dia. Kita ada bagi tabletop, kita akan bagi tambahan 3 lagi unit kipas dan 3 unit kipas dan 1 unit aircon. Okey, aircon tu tanpa pemasangan. Ramai yang tanya Bapa cat separuh Ramai yang tanya bapa kita punya cat alas ni ataupun primer ni kita cat separuh sebab kejap lagi dekat sini ni, dekat yang bawah ni kita akan pasang tabletop dan sini ada tile lah. Tile daripada tabletop tu sepanjang 3 kaki. Okey, tile daripada tabletop tu sepanjang 3 kaki tu memang termasuk dalam kita punya spek. Okey, sekali dengan tabletop lah. Okey, untuk next. Okey, dekat dapur ni kita owner sediakan satu sekali dengan tandas lah. Tandas ni untuk pemilihan owner adalah tandas cangkung. Bagi-bagi yang mana berminat, dia kata tak boleh berok tandas cangkung, nak kena tandas duduk. Tak ada masalah, boleh buat pilihan sebab untuk pemilihan boleh masuk ke sini. Sini boleh masuk.
Okey, untuk pemilihan tandas tadi, tak ada masalah, boleh berhubung je dengan kita punya pegawai lepas buat booking. Okey, sekarang ni saya berada dekat bilik. Salah satu bilik yang boleh masuk lah. Ni bilik ni agak kecil sikit, sebab ni bilik ketiga. Ni adalah bilik ketiga. Dan bilik ni berkeluasan 10 kali 8. Okay, ni antara bilik paling kecil dalam rumah ni lah. Ni bilik ni 10 kali 8. Dan bilik tu berkeluasan 10 kali 10. Okay, untuk bilik ni, bilik kedua ni 10 kali 10. Okay, ni tak boleh masuk lagi sebab baru buat lagi. Bilik ni tak boleh masuk lagi sebab baru buat. Sebab ni sekarang ni proses untuk mempasangkan mozek. So kita pun pasangkan mozek pun kita tak sebarang. Kita pakai alat. Kita ada alat laser untuk nak tengok sama ada simi yang kita pasang tu sama atau selevel atau tak. Okey, kalau mana-mana ada soalan boleh tanya dulu sebelum saya next bercerita tentang spek. Sebab saya pun tak boleh nak pergi sana sebab takut ganggu dengan orang-orang nak buat kerja. So saya duduk dekat kawasan ni lah. Okey, bagi yang nak tanya, ni adalah sliding door. Ni adalah sliding door. Dan sliding door ni pun kita termasuk juga dalam spek kita. Okey, sliding door 4 channel tu adalah akses kedua untuk masuk ke dalam rumah lah. Okey, dan juga kita ada bagi shielding kapus seluruh ruang rumah. Dan di dua ruangan, macam boleh tengok, di dua ruangan ni kita akan bagi double layer untuk shielding kapur. Kalau kita tengok dekat kawasan dapur ni okay, kalau kawasan dapur ni dia adalah single layer. Mana tanya macam mana dua layer, macam ni single layer. Okey. Dan kalau untuk bahagian ni adalah double layer. Nampak dia bertingkat sedikit. Itu untuk lagi cantik lah kata, kalau anda kata nak pasal lampu chandelier ke apa semua. Macam tingkat labuh dan sliding door ni bukan penambahan daripada owner. Tu memang termasuk dalam kita punya spek. Okey. Sebab saya rasa kalau dalam rumah ni sampai situ saja. Okey, untuk wiring apa semua kita dah settle, memang termasuk dalam kita punya spek. Wiring dah settle, piping apa semua dah settle. Untuk closet tandas ni saya lupa nak beritahu. Untuk closet tandas ni 5 kali 6. Okey. Untuk keluasan 5 tandas 5 kali 6 lah. Keluasan dia memang sangat-sangat luas. Okey, so kita next kepada luar lah. Kita review kepada luar sebab dia tengah buat kerja, so kita tak nak ganggu. Okey, untuk luar setiap setiap keliling rumah memang kita sertakan dengan longkang. Ni memang termasuk dalam aspek kita. Longkang seluruh rumah ni, sekeliling rumah ni memang ada longkang. Dan setiap longkang, setiap penjuru longkang kita ada sediakan manhole. Okay, manhole ni untuk tempat perangkap-perangkap bau, tempat tempat sisa-sisa buangan. Dia akan lalu dari segi manhole dan akan pergi kepada taki septik. Taki septik di depan sana. Okay, di sana taki septik. Untuk kenapa kita buat manhole setiap ruangan ni, sebab setiap air keluar daripada tandas, daripada sink, okey, dia tak berbau. Okey, untuk perangkap bau iaitu nampak yang pipe, itu adalah perangkap bau. Dan sistem ni memang ikut spek. Tak adalah kita duduk 5 tahun ada air bertangkung dekat belakang kan, air longkang, bau busuk apa semua, tak ada bau. So dia akan daripada manhole ni, dia akan pergi ke taki septik, taki kumbahan, dan dia akan proses dekat situ. Dekat taki septik tu tempat najis-najis berat apa semua, tempat-tempat kasar, dan air lebihan tu dia akan pergi kepada telaga untuk buangan tu lah. Untuk telaga tu dia akan keluarkan air kotor lah. Dia macam tu. Untuk saluran, okey, untuk sistem saluran ni memang sangat-sangat membantulah. Kalau sini, yang ini lebih kepada orang, saya dapat tahu ni adalah perangkap bau lah. So kotoran-kotoran daripada rumah ataupun sistem kumbahan daripada rumah tu tak berbau lah sekeliling rumah, insyaAllah. Okey, setakat ni ada beberapa soalan nak tanya sebelum saya next to the topic lain. Sebab kita dah berlangsung 20 minit. Okey, kita dah berlangsung 20 minit. Untuk sebarang-sebarang soalan nak tanya dekat sesi live ni, insyaAllah saya akan jawab lah sebaik mungkin.
Okey, untuk di luar rumah ni pula. Di luar rumah ni memang kita ada bagi shilling. Kita tak tinggal kosong untuk bumbung. Di luar rumah pun kita akan bagi shilling. Tapi shilling layang sahaja, bukan shilling kapur. Tapi shilling ni pun kita dipasang dengan sangat-sangat kemas. Okey, kalau anda kata tetamu mari pun tengok rumah ni memang sangat-sangat kemas lah. Untuk keluasan minimum yang ATH buat ni 800 kaki persegi ni, bagi saya tak tahulah sebab saya ni biasa hidup di rumah yang tak berapa besar, tapi kalau bagi saya dengan 800 kaki persegi ni memang sangat-sangat selesa untuk keluarga yang ada 3 orang 4 orang anak. Memang sangat-sangat selesa. Okay, ni untuk saya review sedikit keluasan dalam master bedroom. Ni saya tak boleh masuk sebab dia tengah buat simen untuk pasal mozaik. Okay, ini adalah salah satu proses yang ATH buat lah. Kalau nak tahu macam mana ATH buat rumah apa semua ni, dia punya proses untuk keluasan master bedroom ni. Owner pilih luas sikit, iaitu 14x14, disertakan sekali dengan tandas yang berkeluasan 5x6, 4x7. Okey, keluasan dia agak luas sikit lah untuk master bedroom. Sebab owner rasa macam lepas-lepas pencen ke apa semua tak ada masalah lah. Nak duduk rumah-rumah kecil tapi bilik tu biar selesa sikit Okey, yang ini pula akan dibina juga. Dekat tapak ni akan dibina juga. ATH juga yang akan buat sebab di tanah sebelah ni adalah adik owner, adik rumah, tuan rumah ni. Dia tengok owner ATH buat kerja dengan baik apa semua kan. Dia pun recommend kepada adik dia buat di sebelah rumah ni. Okey, insya-Allah lah. Mungkin daripada tahun lepas sebab tanah dia baru tambun. So kita nak tunggu tanah dia padat dulu, memakai masa lah untuk kita start sambung bina rumah dia. Ni perakap baru, betul tak? Bukan. Gebiar ni. Ni apa panggil SB kata servis bah untuk kalau pahit sumbat boleh jolok kau. Okey, kalau pahit sumbat boleh jolok kau ni. Dia ada flow track lagi, kak mulai bubuh flow track. Dia akan kerak, lepas tu dia akan bubuh flow track. Tu sahaja. Okey, sedikit ilmu lah. Okey. Dia kalau anda kata ada paip bersumbat ke apa kan, ni dia ada banyak sekeliling rumah ada. Kalau ada paip bersumbat ke, kita just korek-korek dalam tu je. SB kata korek-korek dalam tu je. Tukar kata bobolah buat live. Ganggu pula dia kata. Ganggu nak kerja dia malu. Tukar kata malu nak buat kerja masalah live. Tapi tak apa, muka tak masuk masuk suara. Okey, kalau anda kata tak ada mana-mana soalan, saya menamatkan sesi live ni dekat sini saja. Kalau anda kata ada beberapa soalan nak tanya, boleh direct dulu sebelum saya menamatkan sesi live pada tengah hari ni. Okey. Okey, anda kata tak ada mana-mana soalan untuk bertanya. So terima kasih yang mana sudi singgah, sudi hadir dekat sesi live pada tengah hari ni. InsyaAllah kejap lagi akan disambung live kita dekat kita punya HQ, insyaAllah HQ ataupun daripada KT akan buat live dekat branch. So kalau anda kata ada soalan berkenaan, nak tanya berkenaan proses nak bina rumah dengan ATH ni, boleh tanya direct dia. Ataupun dekat sini kita dah letak ke kita punya link, boleh tekan ataupun WhatsApp direct kita punya pegawai. Nak tanya, tak ada masalah. Okey, sampai itu saja sesi live pada tengah hari ni. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain hari lah. Minta maaf kalau anda kata ada kekurangan dekat live ni. Saya cuba yang sebaik mungkin. Sampai itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.